utama ialah kepemimpinan raja. Raja tidak hanya menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran, tetapi juga bertindak sebagai ketua angkatan tentera, penggerak hubungan diplomatik, peneras kegiatan ekonomi, ketua agama Islam, serta pelaksana keadilan. Dari segi kedaulatan, rakyat mengakui dan memberikan taat setia sepenuhnya kepada raja. Mereka tidak boleh menderhaka kepada raja kerana konsep kedaulatan, adat istiadat dan alat kebesaran yang melekat pada raja memberikan kedudukan yang tinggi dan istimewa kepada raja. Hal ini menjadikan raja memiliki kedudukan yang kokoh dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam konteks kewibawaan, raja menunjukkan sifat kepemimpinan yang adil, berwibawa, dan prihatin terhadap kesejahteraan rakyat. Raja memerintah berdasarkan kuasa yang ditetapkan oleh hukum kanun Melaka. Sebagai contoh, Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah merupakan pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Sultan Mansur Shah juga menasihatkan puteranya, Sultan Alauddin Riayat Shah, untuk bersikap adil terhadap rakyat, menyiasat tuduhan dengan teliti, dan bekerjasama dengan pegawai-pegawai kerajaan. Kepimpinan pemerintah Kesultanan Melaka yang berdaulat dan berwibawa menyebabkan pemerintahnya diterima oleh rakyat dan diiktiraf oleh kuasa luar. Faktor kedua ialah sistem pentadbiran. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ini bermaksud setiap peringkat pentadbiran mempunyai pembesar yang dilantik oleh pemerintah untuk membantu menjalankan pentadbiran dengan lebih lancar. Sultan dibantu oleh pembesar berempat, pembesar 8, pembesar 16, dan pembesar 32. Pembesar-pembesar ini berperanan sebagai pentadbir kerajaan di peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan kampung. Tugas pembesar-pembesar ini termasuk menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah, serta menyediakan tenaga tentera ketika perang dan tenaga buruh melalui sistem kerah. Pemerintah Melaka juga memberikan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Pemberian kawasan ini bertujuan untuk mendapatkan sokongan pembesar dalam memastikan kestabilan pentadbiran. Kawasan yang diberikan kepada pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan, manakala kawasan pembesar jajahan dan daerah dikenali sebagai kawasan pemakanan. Pembesar-pembesar ini diberi kebenaran untuk mengutip cukai di kawasannya dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti. Pembesar berempat merupakan pembesar peringkat pusat dan merupakan tonggak utama dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggong dan laksamana. Mereka juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Sistem pentadbiran pembesar 4 lipatan yang mantap ini membawa keamanan dan kemakmuran kepada Kesultanan Melayu Melaka. Corak pentadbiran Melaka ini kemudiannya diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain. Faktor ketiga ialah sistem perundangan. Kesultanan ini memiliki 3 undang-undang terkenal. Yang pertama ialah Hukum Kanun Melaka. Hukum ini ditulis masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan disusun semula secara teratur pada masa Sultan Mahmud Shah. Hukum ini terdiri daripada 44 pasal yang merangkumi hak istimewa, tanggungjawab raja dan pembesar. Undang-undang ini juga mempunyai aspek hukum Islam berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Hukum ini menyumbang kepada keamanan dan keselamatan rakyat serta pengurusan jenayah yang baik di Melaka. Yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini ditulis masa zaman Sultan Mahmud Shah untuk mengatur peraturan pelayaran dan perdagangan. Mengandungi 25 pasal, undang-undang ini menjelaskan peraturan di laut, tata cara perdagangan yang tertib dan prosedur jual beli. Ia juga berkaitan dengan tanggungjawab nahkoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar. Undang-undang ini memastikan kelancaran dan keadilan dalam aktiviti perdagangan serta memberikan keyakinan kepada para pedagang. Yang ketiga ialah Undang-Undang Adat. Kesultanan Melayu Melaka juga mengamalkan Undang-Undang Adat dalam sistem pemerintahannya. Salah satu adat yang terkenal adalah Adat Temenggong yang diasaskan oleh Datuk Ketemenggongan. Ia merangkumi sistem pemerintahan, perwarisan takhta, perkahwinan, perwarisan harta dan perundangan. Adat Temenggong juga melibatkan sistem penggantian sultan, di mana takhta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki sulung. Sistem ini mempunyai prinsip pemerintahan beraja, di mana kuasa tertinggi terletak pada sultan atau raja. Undang-undang ini membolehkan perwarisan takhta berlaku dengan teratur.
Sistem perundangan yang terdiri daripada hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka dan undang-undang adat ini memberikan asas yang kokoh bagi keselamatan, keadilan dan kestabilan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Konklusinya, kepimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang mantap, dan pelaksanaan sistem undang-undang telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Keadaan ini menciptakan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan hidup rakyat. Kemudahan-kemudahan yang disediakan di Pelabuhan Kerajaan Melaka ialah gudang tempat menyimpan barang, kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan dan minuman, khidmat membaiki kapal, tempat penginapan, syah bandar yang menjaga kebajikan pedagang, dan kemudahan tempat beribadat. Peranan pemerintah pertama dalam menarik pedagang liar untuk Kerajaan Melaka ialah mewujudkan peraturan dasar. Seperti yang dijelaskan oleh Reynaldin di soalan pertama, peraturan seperti Undang-Undang Laut Melaka dicipta oleh pemerintah untuk membolehkan pedagang liar beroperasi secara sah di Melaka. Peraturan ini membantu mengatur perniagaan dan memberikan kepastian kepada pedagang tentang hak-hak mereka. Peranan kedua ialah mengadakan cukai perdagangan yang rendah. Para pedagang tertarik dengan pengurusan cukai barangan yang cekap dan sistematik. Cukai rasmi iaitu cukai import yang dikenali sebagai panduan dikenakan dengan kadar yang berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Peranan ketiga ialah melengkapkan pelabuhan di Melaka dengan pelbagai kemudahan. Pelabuhan di Melaka dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk menarik minat pedagang. Kemudahan-kemudahan ini telah disenaraikan oleh Kelvin di soalan kedua. Iktibar yang diperolehi daripada peristiwa kegemilangan tersebut ialah pengetahuan tentang Kesultanan Melayu Melaka, mengajar kita agar menghargai sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di negara kita. Yang kedua, memahami Kesultanan Melayu Melaka, memupuk sikap taat setia dan patuh kepada raja dan kepimpinan negara. Yang ketiga, pemahaman berkaitan sistem pemerintahan beraja mampu mewujudkan semangat bersatu padu rakyat berbilang kaum untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ciao! Cadangan saya untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perdagangan yang bertaraf dunia ialah memperkukuhkan infrastruktur, meningkatkan kemudahan pelaburan, meningkatkan akses kepada pasaran antarabangsa dan membangunkan ekonomi digital. Patriotisme dan pengajaran serta iktibar yang diperolehi dalam kajian kes ialah menghargai dan menyayangi negara serta bertanggungjawab untuk memberikan sumbangan positif kepada negara dan masyarakat. Nilai ini boleh diperolehi melalui kisah atau pengalaman individu yang menunjukkan pengorbanan, kecintaan dan kebanggaan terhadap negara, memahami peranan dan tanggungjawab sebagai warga negara. Pengajaran ini melibatkan pemahaman mengenai tanggungjawab warga negara dalam memelihara kestabilan dan pembangunan negara, motivasi untuk berkhidmat kepada negara dan masyarakat. Iktibar ini diperolehi apabila kisah-kisah mengenai individu atau kumpulan yang telah menyumbang kepada negara dapat memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang serupa. Ku tahu apa yang berada di. Okay, so thank you for watching, especially Cik Eva. Kami penat-penat buat kerja ni. Sekarang pukul 9.26. Saya buat last minute. Tim kami memang last minute. Maaflah cikgu sebab kami buat last minute, last second. Sorry, next time takkan ulang lagi. Peace.